Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 229. Kita akan sama-sama menjawab soalan 6 hingga 12. Soalan 6. Sebungkus gulai perang berjisim 823 gram apabila dicarikan akan menjadi 1000 ml air gula perang. Ini kenyataannya, iaitu kita boleh buat kenyataan ataupun persamaan, iaitu untuk 823 gram dia boleh berkadaran, maksudnya berkadaran macam ni, dia boleh mencairkan gula perang itu menjadi 1000 ml air gula perang. Okey, jadi soalan A ditanya, ibu mencairkan 411.5 gram gula perang. Hitung isi padu air gula perang yang terhasil. Okey, maksudnya kalau 823 gram dia ialah 1000 ml. Kalau 411.5 gram berapa ml? Okey. Jadi kita boleh buat perkadaran dalam bentuk pecahan, iaitu kita buat 823. Okey, dia perkadaran kita tulis bawah buat 1000. Okey, ini 1000 ml. Yang ini 823 gram. Okey, so dia macam berkadaran, kita buat bersamaan. Jadi kita buat per dulu. Pecahan ni per So kita buat besar sangat. Okey. Kalau 823 dia 1000. Okey, soalan nak kita kira 411.5 gram. Okey, jadi yang bawah ni berapa ml? Okey, berapa ml? Okey, itu maksud soalan ni. Okey, jadi cara dia kita boleh buat cikgu agak-agak ataupun kita kata cuba jaya. Kita lihat sini 411.5, cuba kita gandakan dengan 2 Maksudnya cuba kita tambah 2 kali. Okey. Jadi kita buat kat sini cuba-cuba sebab nombor dia macam dekat-dekat So 1411.5. Okey, kemudian kita tambah 1 kali lagi. Okey, kita dapat berapa Okey. 5 tambah 5, 10. Kemudian ada titik. 1 tambah 1 dan 1, 3. Kemudian 1 tambah 1, 2. 4 tambah 4, 8. Okey, maksudnya 823. Okey, maksudnya kat sini sama Okey, ini bermakna 823 ni macam mana dia boleh jadi 411 dibahagikan dengan 2. Okey. Bila atas bahagi 2, yang bawah juga kita akan bahagi 2. Maksudnya, kalau 411.5 gram ni, bawahnya juga kita akan kira berapa ml. Cara dia 1000 ni kita bahagi dengan 2. Okey. Jadi kita ambil 1000 ml. Kita akan bahagi 2. Jadi CV2 berapa kali 5? Kita ambil terus 10, kita dapat 5. So kita buat sini 10. Tolakkan dan selesai. Okay, jadi kalau sifar kat belakang ni kita boleh sambung saja dan kita potong. Maka kita dapatlah nilai untuk 411.5 ni
Kalau dicairkan dia menjadi 500 ml. Jadi inilah dia isi padu air gula perang yang akan terhasil. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Ibu memerlukan 2500 ml air gula perang. Jadi dia tanya, kalau 2500 ml air, berapakah jisim gula perang dalam G yang diperlukan? Okey, kita lihat yang kat sebelah. 500 ini bersamaan 411 dia buat macam ni. So kita buat macam ni sebab kita tahu 500 Jadi kita buat yang pertama sekali, kita tahu kalau 500 ml air perang ni, air gula perang ni, dia bersamaan 2500 bukan 411 sorry. So 411.5 gram. Okey, jadi kita boleh buat macam soalan sebelah tadi, kita buat pecahan Okey, jadi kita buat 500 dekat atas. Okey. Kemudian bawah ni ialah 411.5 gram. Okey, kemudian kita buat sama dengan macam ni. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita lihat kepada perkadaran kat sini. 500 ialah 411.5. Jadi soalan nak kita kira 2500 2500 ml. Okey, kalau macam tu 2500 ml, okey, berapakah gramnya? Tu maksud dia. Okey, jadi kita akan buat macam soalan sebelah tadi, soalan A. Kita lihat 500 ini macam mana dia boleh jadi 2500. Okey, kalau kita hafal sifir 5 macam mana boleh jadi 25? Sudah pasti kita darabkan dengan 5 Jadi 500 darab 5 dapat 2500. Kita semak kat sini. 500 kita darab 5. Jadi sifar 5 kali 5 25. Maksudnya ni betul maksudnya sini. Jadi bila atas darab 5, bawah juga kita akan darabkan dengan 5. Okey, jadi kita darabkan 411.5 gram. Kita akan darabkan atau kalikan dengan 5. Okey, jadi kita dapat 5 kali 5, 25. Kemudian ada titik. 1 kali 5, 5. Tambah 2, 7. 1 kali 5, 5. 4 kali 5, 20. Okey, jadi inilah dia jisim gula perang dalam gram yang diperlukan, iaitu 2057.5 gram. Okey, itu dia jawapan untuk soalan B. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 7. Sebuah poligon mempunyai 6 sisi sama panjang dan 6 sudut pedalaman yang sama besar. Okey, maksudnya kat sini ialah 6 sisi yang sama, 6 poligon yang sama sisi Jadi 6 sisi itu kita namakan sebagai hexagon. Okey, hexagon. Jadi apa yang ditanya lagi? Dia suruh lengkapkan gambar poligon. Okey, jadi dia suruh lengkapkan gambar poligon sekata di bawah dan ukur sudut pedalamannya. Okey, maksudnya kat sini baru ada 2 sisi Dua sisi yang kita dah buat kat yang lukisan ni, soalan dah tanya 1, 2, maka kita akan sambung lagi 4 Jadi cara dia kita tengok kat sini, tengok 2 kotak macam ni, bukan kotak lah, 2 sisi macam ni. Jadi kita sambung saja. Jadi kita sambung ke bawah macam tu. Okey, kemudian ini yang keempat, 5 dan 6.
Okay, jadi inilah dia poligon tersebut, iaitu kita namakan sebagai heksagon. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, iaitu 6 sisi. Okay, sekarang kita nak ukur pula nilai sudut pendalamannya. Jadi kita kira satu sahaja untuk kita dapatkan nilainya. Okay, jadi cikgu perlukan cikgu punya, kita panggil protractor atau jangka sudut. Okay, cikgu ambil kejap. Okay, itu dia protractor cikgu. Cikgu besarkan dulu. Kemudian, okay, sekarang kita nak ukur sudut dia. Kita kena samakan dengan garisan asas protractor. Okay, jadi kita tengok sini. Okay, mana? Okay. Ini dia, kita tengok. So, kita sambungkan saja. Okay. Okay, kita tengok sini, sifar ni kat sini, kita akan naik sampai nombor ni. Okay, sebab kita nak ukur yang dalam ni. So, cikgu punya ni, okay, sampai kat sini. Nilai kat sini ialah 120, okay. Jadi, nilainya ialah 120, kita panggil sebagai 120 darjah. Okay, maka ini ialah 120. Okay, jadi yang kat belakang ni, yang ni kita tak perlukan dah. Okey, so cikgu padam. Okey, oleh kerana dia ialah poligon sekata, maka kita tulis semula saja 120, 120, 120. Okey, semua sudut ini, 6 sudut ni ialah 120 darjah. Okey, jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan 7 dengan melengkapkan poligon yang diberi, iaitu heksagon. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 8. Dengan menggunakan protractor, baiklah, ini dia protractor kita. Lukis sudut yang berikut dan namakan jenis sudutnya. Okey. Jadi kita tengok yang pertama, soalan pertama iaitu 20 darjah. Jadi kita perlu lukis sudut 20 darjah. Jadi ini dia A. Jadi yang pertama sekali kita kena buat satu garisan asas. Okay, so kita alih dulu kita punya protractor. Okay, kita buat satu garisan. Okay, so kena guna pembaris. Okay, cikgu guna ni lah, cikgu guna protractor. Dah lurus Okay, sekarang ni tak lurus Okay, sekarang kita nak buat sudut 20 darjah. Jadi pertama sekali kita kena tandakan kat sini sebagai pusat dia, pusat protractor. Jadi kita letak sama sahaja, tindihkan atas garisan. Kemudian kita cari 20 darjah. Okay, jadi 20 darjah kat sini, sini, seterusnya sampai sini. Jadi kita alih. Okey, ini dia. So guna pembaris, tapi cikgu punya ni aplikasi ni memang dah lurus Jadi kita semua sambung saja. Okey. Jadi inilah dia sudut 20 darjah. Jadi kita buat lengkungan, kita tulis ni 20 darjah. Okey. Okay, bila dah buat tu, yang besar ni sebenarnya tak perlu pun, kita padamkan. Okay, maka sudut yang terhasil kat sini ialah kita namakan sebagai sudut tirus. Okay, so kita tulis sini sudut tirus. Sudut tirus. Okay, apa itu sudut tirus? Sudut tirus ialah sudut yang nilainya bawah 90 darjah. Okay. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Okay, so B cikgu nak buat dekat atas ni. Pen biru Okey. Okey, kita nak buat 145 darjah. Okay, pertama sekali kita kena buat satu garisan. Okey, so kita buat garisan merah. Okey. Kemudian sebab
sudut ni agak besar, so cikgu cadangkan kita buat dekat tengah-tengah. Okey, sekarang kita letakkan protractor kita atas garisan dan seterusnya kita cari 45 darjah. Okey, so 45 darjah daripada sini, kiri ni kita naik. Okey, cari 45 darjah. 145 darjah. Okey, kat sini. Tu dia 140 ke 150 kita semula. Okey, kena pelan-pelan. Okey, 145 di tengah-tengah. Okey, kemudian kita sambungkan dengan kita punya garisan dekat pusat tu. Okey, so kita sambungkan ujung dengan hujung. Okey. Okey, seterusnya kita buat satu lengkungan dan kita tulis 145 darjah. Okey, jadi kita padam pula yang dekat luar tu. Okey, yang kat luar ni cikgu buat sebagai panduan sahaja. Okey, jadi inilah dia sudut yang kedua. Bila dia lebih 90 darjah, kita namakan sebagai sudut cakah. Okey, sudut cakah. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Soalan C nakkan 90 darjah. Okey, 90 darjah seperti biasa kita buat dulu garisan. Garisan asas ni 90 darjah. Garisan lurus. Okay, kemudian kita tandakan dekat tengah-tengah ni. Dan seterusnya kita tindihkan protractor kita. Kemudian kita tandakan 90 darjah dekat atas ni, tegak. Okey. Okey, dan kita alihkan, seterusnya kita sambungkan. Okey, ini kita namakan sebagai sudut yang tegak. Okey, sudut tegak ni nilainya ialah 90 darjah. Okey, maka namanya ialah, kita tulis ni, sudut tegak. Okay, sudut tegak. Okay, itulah dia cara-cara kita nak melukis sudut. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 9. Lukis satu bulatan berpandukan maklumat yang diberi. Okay. Jadi, dikata labelkan semua ciri-ciri bagi bulatan. Okey, untuk soalan A, jejarinya 4 cm. Okey, jadi yang pertama sekali untuk membuat bulatan, cikgu tidak ada alat yang cukup. Jadi, yang pertama sekali kita kena tahu jejari itu ialah satu garisan, ataupun kita panggil lilitan bulatan mengenai pusat bulatan. Jadi, pertama sekali kita buat satu garisan 4 cm lah. Okay, kita akan ambil kita punya pembaris. Okay. Okay, itu cikgu punya pembaris. Jadi langkah pertama kita akan buat untuk soalan A, bulatan yang ada 4 cm jejari. Okay. Jadi yang pertama sekali kita kena ada pembaris lah. Okey, so kita panjangkan sekejap. Okey, so kita nak buat 4 cm. Bila 4 cm, maksudnya dia menghubungkan dengan pusat bulatan. Okey, so ini sifar sampai 4. Okey, kemudian dekat sebelah tu kita buat juga 4 cm. Maksudnya 4 tambah 4, 8. Okey, jadi percantuman antara dua garisan ini kita namakan sebagai dekat tengah-tengah ini sebagai pusat bulatan. Okey,
Jadi macam cikgu cakap tadi, cikgu tak ada pembaris yang sesuai untuk buat bulatan. Jadi kita cuma tekapkan saja bulatan kita tadi. Okey, ni bulatan cikgu. Cikgu salin dulu. Okey. Sekarang kita cuma besarkan bulatan kita. Okey. Sekarang adakah ini menepati? Okey, jadi kita tidak ada jawapan macam lonjong kan. So, kita tegakkan kita ni pembaris. Kita buat juga 4 cm. Okey. Kita buat 4 cm juga. Okey. Jadi, kat sini 4 cm kita sambungkan. Okay, maksudnya jejari dia 4 cm. Maksudnya pusat ke lilitan bulatan ni kena 4 cm. Okey, so kita sambungkan 4 cm. Mana ni? Okey. Okey, ini yang pertama. Kemudian warna biru 4 cm juga. Okey. Maksudnya betul lah kita punya bulatan ni. Cikgu besarkan sikit sebab dia tak kena. Okey. Jadi inilah dia jawapan untuk ataupun lukisan untuk 4 cm jejarinya. Jadi kita tulis ni sebagai J. So ni ialah J. J ni ialah 4 cm. Jadi semua jejari ni dia sama. Sini pula jejari, ini semua jejari 4 cm. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Kita nak buat pula 5.5 cm. So kita buat B kat sini. Okay, 5.5 cm. Jadi kita perlukan pembaris yang ada panjangnya 10 cm. Okay, sekarang ni bulatan kita dah ada, tapi kita tak ukur dengan tepat. Maka kita buat dulu jejari untuk 5.5. 5.5 ialah, kalau ditambah 2 ialah 11. Okay, so kita buat dulu garisan pertama 5.5. Okay, 5. Okay, ini kat tengah dia. Okay, kemudian jejari satu lagi 5.5 juga. Okay, itu yang pertama. Kemudian kita pusingkan pembaris kita. Kita buat 11 cm juga, ataupun 5.5 Okey, susah nak betulkan dia kena kosong, kena sifar. Okey, baru betul. 5.5 kat sini okey. Sekarang kita buat garisan biru. Maksudnya separuh ni ialah 5.5, separuh lagi 5.5. Okey, ni dia. Kita ataskan sikit. Okey, satu lagi 5.5 yang sebelah sini pula. Okey, jadi kita buatlah bulatan kita. Semula. Dia terkena sekejap. Kita kena undo dulu. Kita kena alih jauh-jauh sikit. Okay, kita buat lagi 5.5. Okey, susah sikit. 5.5 macam ni. Okay, sekarang kita cuma masukkan bulatan kita. Saya tak alih. Okey. Kita tengahkan. Kemudian kita besarkan. Okey. Jadi inilah dia bulatan kita yang mempunyai jejari 5.5 cm. So kita tulis ni J.
5.5 cm. Okey. Okey, sekarang inilah dia jawapan untuk soalan 9A dan B yang mana kita nak buat bulatan. Kalau dia dua jejari ini 5.5 cm juga, ini kita namakan sebagai diameter. Okey, diameternya ialah 11 cm. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 10. Saldi melukis 3 bulatan. Jejari bulatan A ialah 2 cm lebih dari B. Okey, maksudnya A lebih 2 cm daripada B. Jejari bulatan C pula 1 cm lebih dari A. Jadi bulatan manakah yang paling besar? Okey, jadi untuk soalan 10 ni kita tak perlukan protractor, tapi kita cuma bandingkan ayatnya sahaja. Jadi kita boleh tak gunakan ni, dan juga pembaris. Okey, kita tengok lagi sekali. Okey, pertama sekali kita tengok A. A lebih 2 cm, maksudnya sini A, kita buat A, kemudian dia lebih. Kalau lebih kita buat macam ni. Okey, ni B. Jadi berapa dia lebih? Dia lebih 2 cm. A lebih besar daripada B 2 cm. Kemudian jejari bulatan C pula lebih 1 cm dari A. Okey, jadi yang besar ni, menghadap besar ni, dia ialah lebih besar. Jadi kita buat satu lagi kat sini. C pula ialah lebih daripada A, iaitu 1 cm. Okey, jadi soalan ditanya, bulatan manakah yang paling besar? Okey, bulatan manakah yang paling besar? Kata kuncinya yang bersaiz paling besar. Jadi kita tengok sini, sudah pastilah yang hujung ini yang paling besar. Maka jawapan untuk soalan 10 ini ialah bulatan yang paling besar. Kita tulis sini, bulatan yang paling besar ialah C. Okey. Kenapa? Sebab C lebih besar daripada A. A pula lebih besar daripada B. Macam tu maksud dia. Okay, jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan 10. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 11. Ialah satah catis menunjukkan kedudukan beberapa bangunan di sebuah bandar. Okay, ni dia bandar, ada beberapa bangunan. Kita tengok soalan A. Sebelum tu kita tengok skala. 1 bersamaan 100,000. Maksudnya 1 ni ialah 1 cm di dalam gambar ini bersamaan 100,000. 100,000 cm itu bersamaan 1 km. Okey, 1 km. Jadi kita tengok soalan ini. Berapakah jarak mencancang muzium dari gerai makanan? Okay, ini muzium. Gerai makanan macam ni mencancang. Okey. Jadi kata kunci kat sini ialah mencancang. Okey, jadi kita akan naik ke atas. Okey. Naik ke atas berapa unit? 1, 2 dan 3. So kita dapat sini 3 unit. Jadi 3 unit ni sama dengan 1 km darab 3. So kita tulis 1 km darab 3. Maka kita dapat jawapannya 3 km. Jadi inilah dia jarak untuk muzium dan gerai makanan. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Okay, masih lagi satah catis yang sama. Soalan dia nak nyatakan jarak mengufuk. Mengufuk itu melintang. Okay, taman tema dari muzium. Okay. Maksudnya, ni muzium, taman tema kat sini. So, kita langkah 1, 2 dan 3. Jadi, masih lagi 3 unit. So, kita tulis sini 3 unit. Jadi, dia bersamaan. Kita boleh juga buat ayat matematik. 3 darab je dengan 1 km. Okay. Jadi, 3 darab 1 km. Kita dapat jawapannya ialah 3 km. Okay.
Okay, inilah dia jarak untuk taman tema dengan muzium. Okay. Kita teruskan dengan soalannya. Soalan seterusnya kita tengok tadi. Okey, betul. Soalan C. Hitung jarak mengufuk dan jarak mencancang taman tema dari gerai makan. Okey, kita sambung lagi. Okey, kita tengok taman tema. Mana taman tema? Okey, ni gerai makan ni. Okey. Dia kata dari gerai makan. So, kita akan pergi taman tema. Kita mengufuk dulu. 1, 2, 3. Okey, so 3 unit mengufuk. Kemudian 1, 2, 3. Jadi kita akan tulis sebagai jarak dia 3 km mengufuk dan 3 km mencancang. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan C. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan D. Bangunan apakah yang terletak 4 km mengufuk? Jadi kata sini 4 km mengufuk dan 3 km mencancang dari muzium. Okay, ni muzium. Jadi kita akan kira 3 km mencancang dan 4 km mengufuk. Jadi kita kira mengufuk dulu lah. Mengufuk ialah 4 km. Kalau kita mengufuk ke kiri dah tak ada apa. So kita mengufuk ke kanan. 1, 2, 3 dan 4. 4 km itu ialah 4 unit mengufuk. Kemudian 3 km mencancang, maka kita naik 1, 2 dan 3. Maka kita dapat jawapannya ialah pusat beli belah. Okey, jadi untuk soalan ini jawapannya ialah, tempatnya ialah pusat beli belah. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan D. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan E. Namakan 2 tempat yang mempunyai jarak mengufuk dan jarak mencancang yang sama dari terminal bas. Ini terminal bas, kita tengok jarak yang sama. Baiklah, kita akan ke gerai makanan dahulu. Kita lihat ni. Okay, 1 unit mengufuk dan 1 unit mencancang. Okay. Jadi kita boleh tulis sebab kita nak tengok jarak yang sama kan. So kita tulis ni TB, maksudnya terminal bus. So kita arah, cikgu tulis ni gerai makan. Jadi kita dapat bukan 1 unit lah, kita tulis ni 1 km mengufuk dan 1 km mencancang. Okey, itulah dia jarak yang pertama, terminal bas ke gerai makanan. Okey, kita lihat pula yang kedua, iaitu terminal bas ke muzium. Okey, kita buat sini. Okey, 1 mengufuk, kemudian 2 mencancang. Okey, kita buat yang kedua. So cikgu buat warna lain pula. Okay, jadi kita tulis TB. TB itu terminal bus ke muzium M bersamaan 1 unit mengufuk dan 2 unit mencancang. Okey, itu dia jarak untuk tempat yang kedua. Okey, kita teruskan yang seterusnya, terminal bas ke pusat beli belah. Okey, 1, 2, 3. 3 unit mengufuk, kemudian 1 unit mencancang. Okay, kita tulis terminal bas ke pusat beli belah. 3 unit mengufuk dan
1 unit mencancang. Manakala yang terakhir terminal bas ke taman tema, terlihat 1, 2 unit mengufuk dan 2 unit mencancang. So kita tulis terminal bas ke taman tema, 2 unit ataupun 2 ni 2 km mengufuk dan 2 km mencancang. Okey, ini cikgu betulkan sikit, bukan unit tapi km. Okey, atas pun sama. Okay, kalau kita perhatikan sini, perhatikan tak ada unit yang sama, iaitu dari segi jarak mengufuk dan mencancang, maksudnya nombor dia sama. Tapi kalau kita tengok dalam jawapan, okey, ni dia jawapannya. Cikgu dapatkan dekat muka surat sebelah ataupun muka surat di hujung. Jawapannya ialah taman tema dan gerai makanan. Jadi apa maksud kat sini? Taman tema dan gerai makanan. Maksudnya ni taman tema. Ni taman tema dan gerai makanan dekat sini. Jadi kita tambah 1, 2. Taman tema ialah 1, 2, 3, 4. Okey, maksudnya taman tema dan gerai makanan. Okey, ini jawapanlah. Tapi untuk cikgu dapati tidak ada jarak yang sama. Mungkin ada kesilapan dari segi soalan. Okey, jadi kalau tanya cikgu, okay, cikgu akan cakap tiada tempat yang sama jaraknya. Okey, itu kalau cikgu punya jawapan lah. Sebab memang dah nyata kat sini tidak ada jawapan yang tepat. Okey, tapi cikgu tak nafikan ada jawapannya ialah E. Okey. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 12. Nisbah bilangan buku yang dibaca oleh Shanti kepada bilangan buku yang dibaca oleh Chua ialah 3 kepada 4. Okay, jadi kata kunci kat sini ialah S kepada C. Okay. Yang mana nisbahnya ialah 3 kepada 4. Okay, kalau kita tukarkan kepada pecahan, kita akan buat macam ni. S per C sama dengan 3 per 4. Okay, kita sambung lagi. Jumlah buku yang dibaca oleh mereka ialah 21 buah. Hitung bilangan buku yang dibaca oleh Shanti. Okey, soalan A Shanti. Jadi kita tengok sini 3 kepada 4. 3 kepada 4 tu kalau kita tambahkan, maksudnya 3 kalau kita tambah 4 bersamaan 7. Okey, jadi 7 ini bersamaan atau berkadaran dengan 21 buah. 21 buah ni ialah jumlah kalau kita gantikan kepada buku lah. Jadi maksudnya kat sini 7 ni ialah 7 bahagian. Cikgu betulkan sikit. 7 ini ialah 7 bahagian. So tulis sini 7 bahagian bersamaan 21 buah. Jadi satu bahagian kita perlu kira dulu. Satu bahagian bersamaan kita akan buat 21 bahagi 7. Jadi sifar 7 berapa kali 3? 21. Kita dapat 3 iaitu 21. Okey, ini bermakna satu bahagian tu ialah 3 buah.
Okey, sekarang kita tengok Shanti. Shanti ialah 3 bahagian. Jadi 3 kita akan kalikan dengan 3 buah. Okey, maka kita dapat jawapannya 3 kali 3, 9. Jadi kita dapatlah Shanti punya buku ialah 9 buah buku. Okey, inilah dia bilangan buku yang dibaca oleh Shanti, iaitu 9 buah. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Okey, kita nak cuar. Okey, so kita salin juga yang tadi ni. Okey, yang ni kita boleh salin. Yang mana nisbahnya ialah 3 kepada 4. Tapi kita nak siapa? Kita nak cuar. So ni cikgu tukar balik. Nisbah dia ialah 3. Okay, Shanti kepada cuar. Shanti kepada cuar 3 kepada 4. Okey, jadi kita dah kira tadi satu bahagian ialah 3. Jadi kita akan buat kita akan kira cuar. Cuar ialah ini dia 4 buah. Jadi kita akan buat kirakan 4, kita akan kalikan dengan 3 buah. 3 buah, iaitu satu bahagian tu 3 buah. Jadi 4 kali 3 kita dapat 12. So 12 ni ialah 12 buah buku yang dibaca oleh cuar. Jadi mari kita semak. So cikgu tanda sini semak, iaitu kita tambahkan cuar 12, Shanti 9. Cuba kita tambah, dapat tak jumlahnya 21. 2 tambah 9, 11, 21. Okey, jadi betul lah yang kita kira, iaitu cuar sebanyak 12 buah. Baiklah, maka dengan itu tamatlah sudah soalan uji diri kita pada hari ini bagi muka surat 229 untuk nombor 6 hingga 12. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang terbaik daripada kelemahan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.